memohon ampun dosa yang lalu dengan hati penuh sayu. Itu dia. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Zahrudin bin Kamarudin ataupun dipanggil Abang Ayai. Terkurung dalam bayanganmu. Gelak ketawa untuk kita memperkenalkan dan kita kenalkan kita punya kreativiti tadi dengan cara yang sebegitu. Jadi orang dapat menilai. Di situ orang dapat menilai, oh betul. Ni cara untuk flatting rambut kita gunakan ini, cara untuk meluruskan rambut kita gunakan ini, alat-alat yang ada pada hari ini. Dan apa shampoo-shampoonya, kadang-kadang ada ubat-ubatnya, kita kenalkan. Betul. Jadi kalau kata ada contoh shampoo yang digunakan dekat salon masa praktikal tu diletak kat depan tu pun itu pun satu added value sebenarnya. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu nampak kecil tapi dia bermakna. Orang kata susah nak letak gambar, so kita boleh ambil juga barang untuk kita persembahkan. Okey, lain daripada tu cabaran yang paling kuat sebenarnya Bayai, rata-rata kita ni jarang bercakap seorang-seorang. Jarang bercakap seorang-seorang. Jadi kadang-kadang tu mata tu kita tak tahu nak tengok mana. Kadang nak tengok screen ke, nak tengok kamera ke, nak tengok notes ke. Ini yang kadang-kadang yang berlaku, ada setengah present tapi dia tengok notes. Betul. Eye contact tu. Kamera tu untuk guide kita dan kita tahu di hadapan tu ada kamera, kita buat dulu dan sekali kita akan pandang kamera. Cerita dengan kamera dan kita buat lagi macam tu. Lepas tu kita kenalkan, kita lagi dengan kamera, macam tu cara dia. Jadi benda tu nampak natural. Shampoo yang kecil-kecil itu pun kata orang salah satunya kreativiti kita. Walaupun benda tu kecil tapi nilai dia tu tinggi maksudnya. Dan bila kita gunakan, kita okey, rambut macam ni saya gunakan bahan ini. Kan? Betul kan? Ni bahan ni pada kamera, lepas tu letak balik, kita buat dandan lagi balik. Image sebenarnya pun memainkan peranan yang penting, betul Abang Ayai? Apa pandangan Abang Ayai? Maksudnya image tu macam contoh bila kita present, walaupun kita duduk rumah, ni kadang-kadang ada yang mak baru suruh lepas tolong masak kan. So pada pandangan Abang Ayai, macam mana image yang sesuai untuk kita buat masa online ni? Macam ni lah. Okey, kalau saya seorang pendandan rambut, apa yang perlu saya kenakan pada image saya kan, untuk saya present diri saya. Kerana pendandan rambut ni sebenarnya dialah yang akan menjadi model yang pertama. Maksudnya dia yang menunjukkan sifat dia dan juga dia punya presentation dia yang yang cantik, yang hebat. Jadi itu yang barulah kita boleh present diri kita. Bila orang tengok, wah dia ni style lah, dia stylish dia panggil. Jadi bila diri kita tu stylish, bila orang tengok, oh betul lah dia ni pendandan rambut. Pasal apa? Tengok penampilan dia tu yang cantik. Lagi satu usaha kita maksudnya. Kalau kita nak berjaya, tak dapat, bukan kita nakkan benda-benda yang macam hebat sangat, tidak. Tapi benda-benda yang boleh menampakkan penampilan kita dengan benda yang murah tapi cantik dan sesuai untuk kita presentkan diri kita. Ayat yang kita gunakan adalah ayat-ayat yang tersusun. Okey, dengan jelas maksudnya. Setiap kali kalau kita nak bertutur tu, kita pastikan okey, pertama kalau boleh, kalau bahasa Malaysia saja. Macam mana idea dia kalau kita terbuat silap kadang-kadang, macam masa Bias ni kalau buat live pun, live ni dah tak boleh undur-undur dah kan. Betul. Jadi macam mana nak cover kalau kita buat salah atau tersilap cakap tu? Okey. Sebenarnya kalau untuk saya menyanyi ni, kadang-kadang kita tersalah lirik kan. Bila salah lirik tu kata orang kan, kita buat tak tahu je, buat muka tak kisah. Itu salah lirik tak apa. Saya pernah lirik tu hilang daripada ingatan saya. Hilang, tiba-tiba hilang. Lepas ni apa? Saya macam sekejap. Blur, dia blank.
kita ada cara kita untuk untuk kita menutup kita punya kesalahan tadi ataupun kita punya yang kesalahan yang kita buat tadi dengan cara spontan, kita gunakan dengan dengan audiens. Kalau adik-adik kat sini kalau salah pun kata, oh saya minta maaf tadi, sebenarnya saya bukan buat macam ni. Pasal saya terlupa nak cakap. Sekarang ni saya nak cakap balik tentang apa yang saya lupa tadi. Minta maaf Tuan Pengarah. Saya akan menceritakan sebenarnya apa yang berlaku. Ini tadi tu. Berbalik pada isu segan tadi kan. Kita ada sentuh tadi pasal isu segan. So ada tak tips-tips nak mengatasi segan ni? Sebab kadang-kadang orang kata alah bisa tegar biasa. Kan di bahasa orang Melayu. So adakah kita kena buat banyak latihan, kena cakap depan cermin ke kan? So ada tak tips-tips mungkin orang dulu buat macam itu? Okey, macam ni Puan Sebenarnya saya ni jadi penyanyi ni, saya sebenarnya sebelum jadi penyanyi saya penyegan orang ni. Saya segan, saya berjalan pun tunduk. Saya tak pernah jalan nak tengok orang ke apa, saya tak boleh. Saya malu. Jadi apa yang saya lakukan macam ni. Saya berkata dengan diri saya sendiri. Aku ni seorang penyanyi. Kalau nak jadi seorang penyanyi tak boleh segan. Kalau kita segan sampai bila kita nak berjaya. Begitu juga dengan pelajar. Tanggungjawab kita. Kenapa saya nak jadi seorang pendandam rambut? Kenapa? Kerana minat saya. Berjanji dengan diri kita, kita jangan ada sikap malu tu tadi. Kita terus berusaha dan kita rajin dan kita ramah dengan orang, jadi orang senang dengan kita. Sebenarnya ada kajian 70% adalah daripada politeknik dan college humility. Pelajar college humility dan politeknik adalah bekerja dengan RTM ataupun produksi. Betul. Kerana orang-orang macam ni yang diperlukan. Bukan saja di RTM, malahan di TV3, di Astro dan di mana-mana tempat yang ada kata orang ada communication. Maksudnya TV ataupun satelitnya sendiri. Maksudnya dia ada artis dia sendiri dan orang-orang sebeginilah yang dia cari sebenarnya. Bakat-bakat baru yang baru dia apa-apa lagi kalau kita mempunyai teknik yang bagus. Orang yang macam ni yang diperlukan. Oh, itu sebelah kerja, gaji pun besar lumayan insya-Allah. Dan nama pun boleh cepat popular. Lagi satu Puan, sekarang ni Puan, setiap kali kalau ada kerja kahwin, orang-orang yang macam ni lah yang kita nak cari sebenarnya. Sebab saya ada buat satu package perkahwinan dengan pelamin, dengan makan dan minum, dengan sajian apa-apa untuk perkahwinan tu, dan juga juru solek yang kami mesti sediakan untuk pasangan mereka. Itu yang perlu, sebab tu banyak job yang akan menanti anda insya-Allah. Betul. Sebab sekarang ni perkahwinan walaupun dalam PKP pun orang tetap kena teruskan bayar. Betul. Jadi kita nak buka soalan kepada adik-adik kita ni kan, boleh buka mic dan sebutkan nama, dan bidang, dan boleh tanyakan soalan. Syakira. Silakan. Adik Nur. Nama saya Nur Syakira daripada Aplikasi Kecantikan dan Spa. Soalan saya, macam mana kita nak how to be start presentation tu? Contoh mesti someone tu macam like tiba-tiba dia nampak lecture dia gelabah, lepas tu tiba-tiba idea dia mati. Lepas tu macam mana kita nak buat masa tu? Padahal ada slide tapi dia tak boleh nak jawab. Yang pertama kita cakap okey, insya-Allah dia akan terus okey. Macam tu. Tapi kita sebenarnya kena relax. Kita kena relax dulu, tarik nafas, lepas nafas, relax. Itu untuk latihan kita. Pasal benda ni hanya di video saja. Kalau kita fikirkan kalau ke atas stage, mungkin dengan penonton-penonton yang nak tengok kita buat, itu lebih mencabar maksudnya kan. Jadi praktikannya yang pertama adalah poin yang kita nak cakap. Aisyah ke? Haris ni sama juga, pendandan juga. Yes, my friend. Apa khabar Haris? Sihat?
Sehat. Alhamdulillah. So, saya akan membuat presentation secara online sama pencara saya mungkin minggu depan. So, isi-isi yang abang bagi sangat berkesan pada saya. So, tu sangat bermanfaat untuk kita kan, dan alhamdulillah semua jelas. So, akhir kata kepada saya dan info-info yang tu berguna kepada saya Allah, dan saya nak tahu macam mana untuk ada masalah kita tersekat. Kita nak bercakap tu ataupun kita nak present tu kita tersekat. Berhenti. Dia macam ni sebenarnya. Okey, abang tengok Haris ni cari benda-benda yang tersekat. Apa benda kita nak cakap? Yang macam abang cakap tadi, bila tersekat tu sekejap saya minta maaf pengarah. Saya minta maaf kerana ada satu perkara yang saya nak cakap tapi saya terlupa. Tak apa, saya akan ulangi bila saya ingat nanti, insya-Allah. Kita cakap macam tu. Jadi benda-benda macam tu dia tahu kita lupa apa yang kita nak cakap. Mungkin kita nak ingatkan masa kita akan ingatkan. Bila kita ingat kita tuan pengarah, apa yang saya nak katakan tadi yang saya lupa tu, saya akan jelaskan pada ni sekarang ni, yang apa yang saya nak cakap tadi. Jadi benda tu natural. Jangan buat macam muka gabra ke apa kan. Alamak lupa. Itu perkataan alamak lupa. Jangan alamak lupa. Okay. Jadi kalau lupa pada saya umpama pepatah Melayu berkata barang yang lepas jangan dikenang. Jadi kita move on pada next point. Benda yang lain dulu. Saya sebenarnya terbaca seorang ni share dengan saya. Dia kata bila kita present sebenarnya paras rupa kita sahaja dah 90% untuk kita menang presentation. Betul. Apa yang kita cakap tadi kan. Presentation diri kita sendiri sebenarnya. Kita presentkan diri kita sebagai seorang stylish. Jadi itu meyakinkan. Jadi kalau pengarah tengok pun benda tu sangat meyakinkan. Itu perlu Reza. Itu perlu. Buat yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan relax dia, jangan gabrah. Haris jangan gabrah. Banyakkan selawat, tarik nafas kalau gabrah, tarik nafas, tahan, lepas. Okey, terima kasih Abang Ayaz. Terima kasih Haris. Tahniah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Ayaz sedikit sebanyak bagi semangat. Sebab apa situasi ni macam cakap tadi, mungkin kita bidang yang berbeza tapi sasarannya sama. Macam cakap tadi, saya suka tadi ayat Abang Ayaz. Memang betul, apa sahaja matlamat kita sama. Apa sahaja kita buat persembahan ke, kita buat presentation ke, ia adalah hasilnya kita nak berjaya. Semua pelajar sebagai berjaya, jangan lupa guru yang mengajar, puan yang mengajar, dan jangan lupa di mana kita berada. Itu saja kepada awak. Kalau berjaya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Zahrudin bin Kamarudin ataupun dipanggil Abang Ayaz. Okay, sudi sangat-sangat ni. Kita minta setengah jam saja tau. Cakap dengan Abang Ayaz setengah jam je. Tapi tengok dah sampai 1 jam dah bersembang. Ya Allah, seronok sangat. Memang insya-Allah apa ilmu yang Abang Ayaz bagi, tips-tips tadi tu sebenarnya ingat sampai bila-bila. Baik, Abang Ayaz, kita nak tutup majlis ni. Kita nak ambil beramai-ramai. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir kecilnya kemungkinan.